Ustaz, Ya. kadang-kadang ada setengah-setengah daripada kita menyatakan atau menyuarakan, Ustaz, saya dah berdoa banyak kali Ustaz, lama dah saya berdoa Ustaz, tapi kenapa Allah masih tak kabulkan permintaan saya Ustaz? Betul, betul. Dan ini memang saya pun ada tertanya juga Ya, persoalan begini ya. Dan sebenarnya pada halaman 55 Ya. ada jawapan Masya Allah. dalam My Quran Time. Ya. Jom kita ikuti episod kali ini. Nanti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan dimati Allah sekalian? Alhamdulillah kita bertemu pada hari ini untuk kita memulakan minggu awal ini Ustaz ya, dengan mengikuti kepada diskusi pembelajaran kita daripada surah Ali Imran. Masih lagi kita di juz yang ketiga. Dan jika sebelum ini, pada halaman sebelum ini kita bercerita tentang kisah tentang Maryam ya, tentang Ali Imran, keluarga Imran, ini menjadi asas kepada tajuk ataupun nama surah Ali Imran yang kita ada. Itu yang kita bincang pada halaman sebelum ini. Jadi hari ini kita nak menyambung. Sebelum kita menyambung, mari sama-sama tuan-tuan yang ada di rumah buka mushaf dan juga boleh share tuan-tuan ya, pasal hari ini mungkin ada yang terlupa Ustaz ya, ada Quran time ke tidak ke ya, pasal cuti bagi betul, sebahagian tempat ya. Jadi boleh share. Jadi sebelum itu sama-sama kita melihat kepada apakah sinopsis ringkasan bagi halaman yang ke-55 pada hari ini Ustaz ya, agar kita dapat melihat secara gambaran luas sambungan daripada kisah Ali Imran dikaitan dengan Maryam semalam. Jadi kita melihat kepada ayat 38 hingga ayat 41 kisah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, di mana dalam ayat 38 ini nanti kita akan melihat pada doa Nabi Zakaria dikurniakan anak ya, dan selepas itu diberi khabar gembira kelahiran Nabi Yahya. Masya-Allah. Ya. Dan pada ayat 42 44 dikisahkan kisah Maryam yang lahir. Kemudian selepas itu dibawakan kisah Nabi Isa alaihissalam pada ayat yang ke-45. Inilah isi kandungan halaman 55. Ini masih lagi di tengah-tengah cerita Ustaz ya. Ada sambungan pada hari esok insya-Allah. Jadi kita dalami dahulu pada ayat 38 hingga 41 bersama dengan Ustaz Tarmizi. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Tuan Fazrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Apa khabar semua sahabat-sahabat Al-Quran, para penonton My #Quran Time yang senantiasa bersama, yang menunggu dengan pennya Ustaz, dengan buku nota nak catat kan. Alhamdulillah hari ini kita dah masuk ke muka surat 55 dan di juzuk yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang sedang bercuti Ustaz. Betul. Ya, hari ini hari Ahad kan. Ada yang sahabat-sahabat kita sedang bekerja, tapi ada juga yang mungkin setengah rehat tapi masih juga bersama dengan Quran Time. Jadi kita ucap berbanyak terima kasih dan juga tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana terus bergabung dengan Al-Quran. Maksudnya sudah membahagikan masa Ustaz. Saya pukul 12 minta maaf.
Minta maaf saya pukul 12 saya nak Quran time contohlah. Jadi subhanallah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mari kita mulakan bacaan kita pada pertemuan kali ini dengan membaca ayat 38 sehingga ayat 41 saya. 41. Okey. Ya, saya nak baca kali ini dengan menggunakan bacaan ala Syekh Mahir lah. Cuba saya. 1% pun tak apalah. Ya, jadi kita minat sah, kita cuba baca sah. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi hab li min ladunka dhurriyatan tayyibah. إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 38 hingga 41 sebentar tadi Ustaz ya. Terima kasih diucapkan Ustaz Tarmizi membacakan ayat menyambung kisah berkaitan dengan Ali Imran, keluarga Imran daripada seorang pasangan ataupun satu pasangan ini lahir seorang anak yang solehah ya, si ibu sudah pun bernazar kalau katakan ada anak lelaki ingin diserahkan ya, tetapi dapat anak perempuan juga diserahkan untuk dimanfaatkan ataupun untuk jalan agama Ustaz ya. Jadi menyambung kepada kisah yang kita dah ikuti sebelum ini, yang terpilih ya, yang terpilih untuk menjaga kepada Maryam ini adalah Nabi Zakaria ya. Nabi Zakaria ini ada kaitanlah hubungan ya dengan keluarga Imran. Jadi pada ayat 38 di sanalah Zakaria berdoa di mana di mihrab ya, di mana apabila melihat kepada Maryam yang ada buah Ustaz. Ya, ada buah walaupun buah itu katanya buah musim panas ada pada musim sejuk, musim sejuk ada musim panas. Maksudnya dia tak ikut musim lah. Buah yang ada pada yang diberikan kepada Maryam yang didatangkan direct datang daripada Allah SWT. Jadi ketika kagum melihat kepada peristiwa ini, hunalika ya, di sanalah pada waktu itu pada tempat itu da'a Zakaria rabbah. Ini Ustaz ya, formula apabila kita nak dapat doa kita dikabulkan ya,
sebenarnya apabila kita memerhati kepada kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala dan pada waktu itu iman kita sedang meningkat, maka kita gunakan peluang masa dan tempat itu untuk berdoa. Contohnya kalau kita dapat ke Kaabah, Ustaz, kan, kita rasa ya Allah hebatnya engkau mengizinkan aku melihat Kaabah, tempatnya dan masa itu kita rasa bahawa kita tergenang air mata. Betul. Doa betul-betul. Ya, maka apakah yang didoakan oleh Nabi Zakaria? Qala, kata beliau, Rabbi habli, wahai Tuhanku, kurniakanlah untukku, khas untukku apa? Min ladunka, daripada sisimu zuriat. Masya-Allah. Ya, perbincangan ulama ialah salah satu sunnah ialah doa minta anak. Sunnahnya Nabi pun minta, ataupun nabi-nabi ni kalau kita perasan Ustaznya, dia memang minta anak kerana Nabi Ibrahim pun minta, ya, Nabi Zakaria pun minta. Kerana apa? Kerana anak ada kaitan dengan legacy, terutama bercakap tentang kita nak meneruskan kebaikan, anak soleh. Jadi 3 Ustaz kan, ya, tentang apa? Sedekah jariyah, ya, dan ilmu yang bermanfaat dan anak yang waladun soleh jadi orang. Jadi doa Nabi Zakaria minta zuriah yang tayyibah, yang baik. Innaka sami'ud du'a, di hujungnya itu Nabi Zakaria menyeru kepada Allah yang mendengar doa. Jadi di sini kita dapat belajar sebenarnya format doa yang diterima oleh Allah SWT pada masa dan tempat yang sesuai, dengan kita memohon dan diakhirkan ataupun disekalikan dengan Asmaul Husna. Subhanallah. Ya, Asmaul Husna, dengan kita yakin betul ya Allah engkau memang mendengar doa orang lain, engkau dengar ya Allah, aku yakin bahawa engkau mendengarnya. Ya, maka dengan tempat, dengan apa, dengan lokasi, dengan isinya untuk hal agama. Dia hal agama yang cepat Ustaz. Dia kalau hal yang sendiri ni dia kadang-kadang dia lambat sikit ataupun bukan Allah tak kabulkan, Allah kabul, tapi sama baik ataupun lebih baik. Ada orang dia minta kereta besar ini Ustaz ya, tapi mungkin Allah bagi dia kereta macam tu. Dia nak besar tu. Pasal apa? Mungkin dia tak sertakan dengan apa kaitan perjuangan agama. Ya. Jadi dalam doa ini pada ayat 39, fanadathul malaikah. Ya, apa maksudnya? Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri menunaikan solat. Ini satu lagi poin penting tentang doa dikabulkan ini. Apabila Nabi Zakaria qaimun yusalli fil mihrab, ya, sedang berdiri bersolat di mihrab, ya, di masjid lah, ya, tempat solat itu sendiri. Jadi ceritanya apa? Ialah kalau kita nak berdoa, tanda kita serius sangat untuk berdoa ialah kita banyak kali berdoa. Dan salah satu tempat doa kita ialah ketika kita sekitar waktu solat. Ya, pasal waktu kita solat itu kita berdiri, merendah diri kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi beritanya apa daripada para malaikat ini? Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Kabar gembira itu adalah Nabi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah. Ada 3 perkara tentang Nabi Yahya ini, membenarkan kalimat. Kalimah apa? Salah satu daripada kalimah Allah itu gelaran yang diberikan kepada Nabi Isa. Dalam masa yang sama itu Nabi Isa isteri Nabi Zakaria mengandung, ya. Kemudian dalam masa yang sama juga ialah Maryam mengandung. Ya, mengandung, dan di sini sebenarnya peranan Nabi Yahya ini adalah wasayyidan, sebagai ketua kepada Bani Israel, dan juga wahasuran, menahan diri terhadap wanita. Maksudnya dia ini memang terjaga, dan dia salah satu sifat Nabi Yahya ini sehingga kan dia tak kahwin. Itu yang dalam agama Kristian, bila mereka Nabi Yahya, Nabi Isa ni dua-dua tak kahwin, mereka kata okey, untuk lebih dekat dengan Tuhan tak payah kahwin. Padahal sebenarnya ia adalah satu perjuangan pasal terlampau sibuk sangat, dan ini Allah beri ciri pada Nabi Yahya, wa nabiyyan minas salihin, ya, nabi daripada orang-orang yang soleh. Jadi bila dapat berita itu Ustaz, ya, Nabi Zakaria ni dah berumur, ya. Jadi ada respon daripada Nabi Zakaria. Apa respon beliau? Ayat ke-40 yang nak minta pada Ustaz, kalau boleh Ustaz baca ayat 40 Ustaz. Ini respon Nabi Zakaria. Baik, ayat yang ke-40 Ustaz, ya. Kita nak baca ayat yang ke-40 sekarang ini. Saya nak cuba baca tahqiq pula Ustaz. Ya. Menjawablah tahqiq, bacaan tahqiq, ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi anna yakunu li ghulamu wa qad balaghani al-kibar
عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء صدق الله العظيم. Dia berkata, ya Tuhanku, bagaimana aku boleh mendapat seorang anak sedangkan aku sudah sangat tua dan isteriku pun mandul. Dia Allah berfirman, demikianlah Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Ya, sebenarnya ayat ini dia ada kaitan juga dengan surah Maryam. Ada surah Maryam. Surah Maryam turun lebih awal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masa ia di Mekah. Ya. Kalau ini surah Madaniyah, tapi ceritanya apa? Sama. Maksudnya beliau berkata, respon kepada malaikat tadi, Tuhan macam mana yakunu li ulam, macam mana ada ulam ni anak 8 tahun ke atas, ya, jadi macam mana dapat anak padahal aku ini sudah kibar, aku ni telah mencapai tua, katanya 120 tahun, ya, wa mraati aqir, iaitu isteri beliau, isteri Nabi Zakaria ini tidak boleh mengandung. Ya. Dan di sini kalau kita perasan Ustaz, awal pada ayat 39 itu yang menyampaikan berita malaikah. Tapi Nabi Zakaria dia tak cakap pada malaikat. Dia cakap pada Allah tu. Qala rabbi. Jadi nak ceritanya dalam hidup kita kadang-kadang kita dapat berita gembira ke berita cabaran daripada kawan-kawan kita, tapi kita bila respon itu kalau boleh terus dulu kepada Allah SWT. Mengadu dulu. Jangan terus pada malaikat. Malaikat pun bukan boleh jawab pun, kan? Pasal semua itu adalah di bawah kuasa Allah SWT. Jadi jawapan Allah SWT, dia berfirman, kadzalikallahu yaf'alu ma yasha. Allah boleh buat apa sahaja, ya. Dan kalau bercakap tentang apa sahaja ni, kalau Nabi Adam cerita dalam surah Al-Baqarah, Ustaz, ya. Surah Ali Imran ini kisah pasal tentang Yahya, pasal nak bawa kepada cerita satu lagi. Subhanallah. Tak ada ayah, ada ibu. Siapa, Ustaz? Istimewa ni Maryam. Dan anaknya ialah Isa. Kalau Nabi Adam tu dua-dua tak ada. Betul, Ustaz. Ayah tak ada, mak tak ada. Jadi itu adalah mudah bagi Allah mencipta Adam, apatah lagi berkaitan dengan kalau macam Yahya ini dua-dua ada, cuma katanya dah tua, dah tak subur apa sebagainya, itu mudah bagi Allah SWT. Dan pada ayat 41, qala rabbij'al li ayah, kerana kata ini perkara yang besar, ya Allah tolong berikan satu petanda, ya. Maka respon daripada Allah SWT, kamu tidak dapat bercakap selama 3 hari kecuali bahasa isyarat. Di sini bahasa isyarat berlakulah, Ustaz, ya. Maksudnya bagi lecturer, pensyarah yang mengajar bahasa isyarat, rupanya bahasa isyarat ni seawal daripada Nabi Zakaria ini sendiri sudah berlaku. Wadhkur rabbaka kathiran wasabbih bil ashi wal ibkar. Ketika tak boleh bercakap itu, masih lagi beliau kena banyak berzikir pada Allah SWT. Jangan pula rasa, ya Allah, aku ni kena denda ke, rasa tertekan. Pasal cuba tuan-tuan Ustaz bayangkan, ya, kalau kita tak boleh bercakap 3 hari, Ustaz. Kan? Tak boleh bercakap, orang bercakap dengan kita tak boleh bercakap. Orang akan kata, ni penyakit apa pula ni, dah cakap kata ada anak kan. Ini entah-entah jin dah masuk contohnya, kan. Jadi dalam hal ini ayat 41 ini Nabi Zakaria diseru, ya, ketika menghadapi petanda tersebut. Petanda itu menjadi ujian jugalah, ya, bila kita tak boleh bercakap 3 hari itu, banyakkan berzikir kerana itu menguatkan hati kita, kerana di situ nanti ada peristiwa besar lagi yang Allah nak kongsikan. Cuma sebelum kita pergi lebih jauh, kita nak melihat kepada perkataan kita pada hari ini, Ustaz, ya. Perkataan kita adalah taba ataupun tayaba, yang maksudnya baik, bagus, lazat, manis, banyak manis. Banyak manis, ya. Banyak baik, ya. Jadi di sini 50 kali disebut di dalam Al-Quran, Ustaz. 50 kali di dalam Al-Quran, dan ayat ini ataupun perkataan ini kita jumpa tadi pada ayat 38, ya, ketika Nabi Zakaria berdoa, Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah, ya, iaitu doa Nabi Zakaria, ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Itu sebabnya kalau kita berdoa, Ustaz, ya, kita kalau minta yang terbaik. Tayyib, tayyibah, ya. Jadi kalau minta kereta terbaik. Kalau minta anak terbaik, ya. Minta apa lagi, Ustaz? Okay. Rumah terbaik. Okey. Ustaz macam ada sesuatu nak, tapi tak apa, ya.
teruskan berdoa. Pasal tak payah beritahu pada orang ramai saya nak doa ini apa sebagainya, tak payah ya. Jadi itu sebabnya kalau boleh nak minta ustaz sekali lagi lah ustaz ya, ayat 38 itu. Baik. 38 itu disebabkan ia menjadi formula kepada kita bahawa hunalika tadi itu ketika iman tengah meningkat di lokasi yang strategik, ketika kita yakin sangat Allah mengkabulkan. Dah tengok bukti tadi tu, iaitu makanan yang pelik boleh turun pada Maryam, maka kita gunakan peluang itu berdoa, kerana doa pada waktu itu sudah pastinya Rabbi yang kita baca itu adalah Rabb yang amat-amat menyentuh jiwa kita. Sila Ustaz, ayat 38. Saya setuju sangat yang Ustaz cakap tadi. Contoh di depan Kaabah contoh Ustaz. Maksudnya di tempat yang terbaik, waktu yang terbaik. Kita jejak kaki dalam Masjidil Haram pun dah menangis Ustaz. Tambah-tambah lagi bila kita tawaf itu di sisi kita Kaabah. Yang sebelum ini kita nanti-nanti, dan sekarang pun kita menanti-nantikan saatnya. Mudah-mudahan Allah beri lagi kesempatan. Dapat Ustaz ya. Kita mungkin nanti kita bersamalah Ustaz kan. Kita ambil ayat-ayat ini semua tu, kita tadabbur dahulu. Sebelum kita kalau atas bas tu kita tadabbur dulu. Betul, turun bas tu kita tengok subhanallah. Ya, pasal apa? Pasal ini semua adalah ayat-ayat yang turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dan ia untuk memujuk Nabi sebenarnya ya, memujuk Nabi benda yang mustahil pada manusia boleh berlaku kan. Jadi dalam hidup Nabi bila banyak cabaran ya, kalau kita tengok surah Ali Imran ini cerita tentang membina prinsip ya, menguatkan prinsip, dan di dalam surah ini ada analisis tentang perang Uhud sebenarnya ya, di mana tentera-tentera Islam sebenarnya round pertama menang tapi round kedua kalah. Ya, subhanallah. Pasal apa? Pasal prinsip taat pada ketua ya, kalau zaman itu taat pada Nabi, taat pada ketua ini penting sangat, dan ia pelajaran untuk kita pada tahun ini. Ketua kalau dalam keluarga tu isteri pada suami kan, dan suami pun taat juga pada isteri kalau katakan perkara-perkara yang memerlukan nasihat bersama, insya-Allah. Jadi sila Ustaz 38 untuk kita baca bersama. Jadi nanti saya nak ikut Ustaz sama-sama Ustaz. Ya, pasal nak dengar Ustaz baca Allah Rabbi. Syekh Ustaz baca Syekh Mahir yang 1% tu Ustaz cakap tu kan. Kita bandingkan mungkin dah jadi 50%. Subhanallah. Ya, di Masjidil Haram. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah sama nanti kita pergi insya-Allah. Amin ya rabbal. Okey, baik, saya baca ayat 38 saya. Ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi hab li min ladunka dhurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Jadi ini adalah ayat yang kita ulang berkali-kali ini untuk saya Ustaz ya. Jangan lupa kalau katakan nak mohon itu pada tempat, pada masa di mana kita betul-betul nampak kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, dan masing-masing ada pengalaman seperti mana tuan-tuan sekalian. Mungkin ada yang bila sampai di depan Kaabah kan, ataupun kadang-kadang mungkin tengok je sambil tengok anak buat kerja rumah ya, ataupun anak membantu anak yang lain kan. Dia buat solat di depan kita Ustaz kan, walaupun dia ngantuk-ngantuk dia solat ataupun dia terlambat bangun pun dia gelabah-gelabah pasal nak ambil air sembahyang, nak solat. Waktu itu memang kita guna-gunakan untuk berdoa, ya Allah jadikanlah anak aku ini tayyibah ya. Itu bagi yang dah ada anak kan, ataupun nak anak lain ya, ataupun apa-apa yang lain lah Ustaz ya. Itu perkara yang kita boleh doakan. Innaka sami'ud du'a ya. Jadi itu pelajaran, dan mungkin kalau Ustaz bercakap tentang doa, pengalaman Ustaz lah Ustaz ya. Ada tak perkara yang Ustaz nak kongsikan dengan penonton ya, pengalaman Ustaz berdoa ke, ataupun dengar-dengar pelajaran selama ini, silakan. Ya Ustaz, saya cuma nak kongsikan waktu macam di Mekah Ustaz. Ketika saya bersama dengan jemaah Ustaz pasal hari ni pun kita cerita pasal Mekah juga kan. Kisah Nabi kita, tempat yang terbaik. Sebelum memulakan tawaf tu Ustaz, saya akan cerita pada jemaah
Yang pertama saya kata okey, sekejap lagi bila kita tawaf, kita jangan terlalu terikat sangat dengan buku panduan doa tu. Jadi saya ajarkan yang pusingan yang pertama doa untuk diri kita. Ya Allah, kami datang ya Allah dari jauh, tinggal anak isteri, tinggal keluarga, tinggal harta semua, datang ya Allah menuju kepada membuat dosa yang banyak. Sambil kita tawaf tu tengok Kaabah kan. Doa yang kedua, pusingan yang kedua saya cakap okey, doa dengan Allah pula dosa kita diampunkan. Doa yang ketiga, doa kita dengan mak ayah. Lebih-lebih lagi jemaah tuan-tuan dan puan-puan yang datang bersama dengan ibu ayah, barangkali tawaf bersama sebelah. Kan? Doa ya Allah, aku datang jauh, ibuku bersama denganku ya Allah. Dan dalam saya bercerita tu Ustaz, ada 2-3 orang anak-anak muda ni yang turut sama ikut ni, dia tak ambil perhatian sangat. Dia gelak-gelak, barangkali dia excited lah. Dia teruja kan. Dia tak dengar sangat lah penerangan saya tu. Saya cerita doa pusingan keempat, mungkin doa dengan pasangan pula, banyak dosa dengan pasangan dan sebagainya, dengan rakan sejawat. Tawaf yang kelima, yang kena dengan jiran-jiran, yang ketujuh dengan anak-anak dan sebagainya. Tapi Ustaz, bila mula saja tawaf Ustaz, masuk saja pusingan yang ketiga tu, dia berhenti. Yang anak-anak tadi ni, yang geng-geng muda ni, dia berhenti Ustaz. Tak mampu nak meneruskan langkahnya. Kenapa? Kerana teringat akan ibu dan ayah dia Ustaz. Jadi subhanallah, betapa kuasa doa. Kuasa doa. Kadang-kadang kita baca tapi kita tak faham Ustaz. Jadi barangkali satu masa kita nak juga kita berdoa dengan kata-kata yang lahir daripada hati kita, dalam bahasa yang mudah bagi kita. Kita merayu meminta pada Allah Subhanahu Wa Taala di suasana yang terbaik dan di waktu ataupun tempat yang terbaik Ustaz. Itu antara pengalaman, dan insya-Allah kita nak rasai juga pengalaman ini nanti Ustaz. Bersama Ustaz Fazrul, Ustaz Tirmizi, dengan sahabat-sahabat Al-Quran semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan permintaan kita untuk terus menjadi duyufur rahman, tetamu Allah Subhanahu Wa Taala Ustaz. Masya-Allah, itu bila Ustaz highlightkan tentang istilah merintih itu Ustaz ya. Sebenarnya Nabi Zakaria ini kalau kita lihat dalam satu surah Maryam, memang apa yang beliau tanya tentang dah tua, dah beruban dan sebagainya, beliau ketika berdoa itu disampaikan rintihan kelemahan-kelemahan itu akan makin mencepatkan lagi pengkabulan doa kita, insya-Allah. Moga-moga kita ambil panduan ini, kita bersambung kembali My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Bahagiakan mereka hingga ke hujung usia, bila sampai waktu ajalnya, anak soleh sebagai harta. Hai ibu bapa, kami permata anda, tidak jemu berdoa agar sejahtera terpelihara. Itu yang kita lihat sebentar tadi daripada surah Al-Imran. Sebenarnya keluarga Imran ya, sebenarnya surah Al-Imran ni bercakap tentang membina prinsip perlu dibina dalam keluarga ya, dalam keluarga, dan ini yang ditunjukkan sebentar tadi. Itu sebabnya lagu tadi tajuk apa? Lagu tu Ustaz nasyid oleh kumpulan Rabbani. Tajuk dia Anak Soleh Ustaz. Anak Soleh. Jadi liriknya sangat baik, nasyidnya pun sangat baik. Jadi kita bolehlah nanti sahabat-sahabat Al-Quran semua tengok Ustaz. Liriknya hayati, kita sebagai seorang anak kita hayati nasihat-nasihat yang terkandung dalam lirik-lirik itu. Setelah kita mendengar nasihat dan saranan daripada Al-Quran itu sendiri Ustaz. Maksudnya memang doa Nabi Zakaria ini adalah doa yang sebenarnya kita kena selalu, tuan-tuan yang berada di rumah, saya sendiri pun kena selalu doa. Yang sudah ada anak, yang akan ada anak, kita mohon habli min ladunka zurriyatan thayyibah. Malah sebenarnya kalau ikut kepada satu buku berkaitan dengan tarbiyatul aulad Ustaz ya, doa ini dia kena baca sebelum orang tu berkahwin lagi pun.
Ustaz, saya celah Ustaz. Ya. Ini yang memang saya amalkan sendiri Ustaz. Yang saya nak kongsikan kepada sahabat-sahabat Al-Quran semuanya. Ketika saya kahwin 2009 Ustaz. 2009. Lepas tu hampir setahun saya belum dapat zuriat Ustaz. Kemudian ada sahabat saya diajarkan doa ni. Masa tu Ustaz sebut tu tadi kita cerita, Ustaz cerita tempat yang terbaik. Saya ingat itu antara tempat yang terbaik. Masa tu saya di negeri Sabah untuk musabaqah tilawatil Quran peringkat kebangsaan. Saya mewakili negeri Terengganu masa tu. Jadi dalam suasana Al-Quran tu, kawan saya tu dia cerita, dia kata, "Syekh, amalkan doa ni. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah." Saya amalkan doa tu Ustaz. Dan izin Allah Subhanahu Wa Taala Januari 2010 macam tu lebih kurang isteri saya mengandung Ustaz. Subhanallah, ya. Ayat saya amalkan, memang saya tiap malam saya amalkan doa tu. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a. Jadi sebab tu kita nak ajak sahabat-sahabat mangkali ada yang terlepas doa ni Ustaz. Ya, betul. Sahabat-sahabat kita semua boleh lihat kembali atau bergabung dengan kita, tengok balik dekat platform-platform rasmi kita, iaitu di Facebook kita, YouTube kita dan juga Instagram kita. Kalau di Facebook kita, Sahabah Al-Quran My #Quran Time dan juga My #Quran Time. YouTube kita My #Quran Time Official dan juga di Instagram kita My Quran Time Official. So boleh tengok kat situ doa yang saya kongsikan tadi. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a. Tiap-tiap malam saya doa setelah kawan saya tu bagi tahu Ustaz. Betul. Allahu Memang akbar. penting Ustaz ya. Ya, subhanallah. Pasal selepas tu ayat tu ada perkataan fa tu, Ya, maksudnya Ustaz. masanya tak panjang, selepas itu Allah akan kabulkan. Ya, subhanallah. Cuma yang pastinya doa itu mesti betul daripada hati. Ya, subhanallah, Dia tak Ustaz. boleh je tayyibah innaka sami'un du'a. Ya Allah. Okey dah. Nak bagi-bagi tak nak sudah. Oh, Allahu jangan akbar. cakap begitu. Setengah kadang macam tu lah. Betul. Jadi sahabat-sahabat kena hati-hati betul Ustaz. Jadi kita Ustaz, kita Ya, teruskan Ustaz. dengan tajwid pada hari ini. Silakan. Kita nak kongsikan juga segmen tajwid kita pada hari ini, iaitulah tentang makhraj al-halq, sambungan makhraj al-halq, iaitulah makhraj al-halq, kerongkong ataupun tekak ataupun halqum, iaitulah yang kedua hujung halqum, aqsal halq, iaitulah hurufnya ghain dan juga huruf kha. Jadi kita dah kongsikan tentang contoh huruf kha. Hari ini kita nak kongsikan tentang contoh huruf ghain. Jadi huruf ghain ni dia terletak pada aqsal halqu, iaitu di hujung halqum. Kalau boleh perhatikan hujung halqum, pangkal halqum. Ini pangkal. Tengah halqum, hujung halqum, hujung halqum. Dua huruf kha dan juga huruf ghain. Huruf kha kita dah bincang, hari ini kita bincang huruf ghain. Kadang-kadang kita tak tahu macam mana nak buat Ustaz. Contoh kalau kita nak mandi subuh tadi kan, kita buat kalau setengah tu ada istilah dipanggil apa Ustaz? Gargling apa? Dia Bukan Google Ustaz ya. Bukan Google. Gargling, kalau bubbling tu bubbling. Okey. Bubbling tu ni gargling kalau tak silap saya lah. Dia sebelum masa kita mandi subuh tadi Kalau lah tertelan tak pagi. apa Ustaz ya. Terpulang ikut keselesaan nak telan ke nak buang kan, tak ada masalah. Jadi contoh dia pada kalimah qad balaghaniyal wa qad ayat 40 iaitu pada kalimah wa qad balaghaniya wa qad balaghaniya ghain. Tu yang saya cakap tadi tu. Jadi sahabat-sahabat Al-Quran semuanya boleh cuba. Kalau kha macam nak meludah tu itu kha. Ghain tu. Kalau silap saya kalimah tu gargling macam itulah. Nanti boleh kalau silap Boleh saya Google. betulkan. Boleh Google dan insya-Allah kita betulkan balik nanti dalam Facebook kita. Jadi selamat mencuba untuk makhraj aqsal halq, hujung halqum, huruf kha dan juga huruf ghain. Contoh kita pada ayat yang ke-40 wa qad balaghaniya. Masya-Allah. Okey, terima kasih Ustaz ya. Dua huruf tu sebenarnya jangan, Ustaz. mencabar sikit. Dekat-dekat tu, kan. Ustaz. Dia pasal dia
macam jadi kasar pula Betul, kan. Ustaz, betul, Ustaz. Kalau ada kahak tu memang terkeluar Ya terus betul tu. Ustaz. Itu mana tepat tu? Tepat tu. Okey. Baik. Jadi mari sama-sama kita teruskan, kita melihat kepada kisah dari Zakaria diteruskan dengan individu yang dijaga, Ya, ya, iaitu Maryam, Ya. dan selepas itu ada kaitan dengan Nabi Isa pada ayat 42 hingga ayat 45. Jom kita baca bersama. Masya-Allah, masya-Allah. Bagus ni ayat yang menarik ni. Selepas ni sambungan ayat-ayat ni, ayat yang ke-42 sehinggalah ayat yang ke-45. Jadi saya nak baca dengan Taranum Sabah Ustaz. Lama dah tak baca dengan Sabah Ustaz Sabar je lah. Taranum Sabah insya-Allah. Taranum yang merintih, sifat dia kan rintihan, rayuan. Baik, kita cuba insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 42 hingga 45 ini menyambung kisah kita Ustaz ya. Tadi kalau bercakap tentang Nabi Zakaria sudah dapat anak ya, seorang anak bernama Yahya. Dan Yahya ini musaddiqan bi kalimat, dia membenarkan kalimat iaitu daripada Allah, iaitu salah satunya Nabi Isa yang lahir juga. Ada kisahnya yang kita yang Ustaz baca sebentar tadi. Jadi pada ayat yang 42, dan ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu dan melebihkanmu atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu. Ya, pada masa itu dan sebenarnya pada masa ini juga ya, sebenarnya apabila Allah memilih perkataan innallaha astafak ya, iaitu dia ada beza Ustaz ya, Mustafa, Istafa dengan Ishtaba. Kalau Allah kata Ishtaba itu ada sebab-sebab mengapa Allah pilih. Ya, ada kalau kita nak Ishtaba antara A dengan B ketika bekerja tu, pasal A ni mungkin dia boleh buat kerja, boleh bercakap ataupun boleh ada sebab-sebabnya. Tetapi kalau Mustafa ataupun Istafa ini adalah pilihan Allah dan Allah punya hal. Ya, maksudnya tidak ada siapa yang boleh mempersoalkan apakah pilihan Allah itu Maryam. Ya, yang pertama. Dan Allah telah menyucikan Maryam, maksudnya beliau suci daripada sentuhan lelaki, ya, tidak pernah beliau berbuat perkara-perkara yang tidak baik. Dan perkara yang ketiga, wastafaki ala nisa'il alamin, ya. Dipilih di antara semua wanita-wanita seluruh alam. Ini adalah satu
satu-satu penghargaan Allah. Dan bila ayat ini dibacakan kepada orang-orang Najran ataupun orang Kristian, ya, bila mereka dengar saja Mary, Mary, ya, bila Maryam ini diangkat oleh Al-Quran, mereka menangis, Ustaz. Allahu Pasal dalam agama Kristian, Mary ini, Maryam ini adalah amat-amat istimewa. Dan bila mereka tahu bahawa dalam agama Islam kita tidak mengutuk Maryam. Pasal ada juga kumpulan yang kata Maryam ini ada anak, macam mana tiba-tiba ada anak, dia bisa ada buat sesuatu. Yang itu adalah pendapat daripada agama lain, ataupun kumpulan lain. Bagi agama Islam, kita memula malah satu-satunya nama wanita dalam Al-Quran Maryam. Ya. Dan selepas itu ayat 43, ya Maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Ya, seruan kepada Maryam, wahai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu. Yang kedua sujud, dan yang ketiga adalah rukuk. Bercakap tentang waqnuti ini, Ustaz, ya. Qunut maksudnya ialah apa? Kita dah belajar sebelum ini, iaitu dia bukan sekadar muti', taat. Kalau taat ini, kalau kita katakan nak minta apa, seseorang minta tolong kan, anak kita ke, kita kena panggil nama, kan, Ibrahim, Adam, ataupun apa, Maryam, kan, Hajar. Tetapi kalau katakan kunut, ialah belum lagi kita panggil nama, dah siap dah pisang goreng, ya, ataupun apa, cheesecake ke, tengoklah bergantung macam mana, apa yang Ustaz suka apa, Ustaz, kalau balik rumah tu suka makan apa? Kat balik rumah saya kek lah, kek yang dalam peti tu, dalam peti tu kan, maksudnya dah siap potong dah, dah tahu dah ayah abah dah balik ni, dia tahu pula kita suka kek tu, lepas tu sejuk dalam peti, kek lapis lah, kek lapis, ya, daripada Sarawak lah tu, Sarawak. Okey, jadi itu adalah contoh uknuti, ya. Yang pertama, maksudnya Maryam ini bila katakan Allah suruh saja buat, ready, siap, ya, menyerah kepada Allah. Li rabbiki wasjudi adalah sujud, dan warka'i ma'ar raki'in. Ya, biasa orang cakap sujud dan rukuk ini dalam solat. Tapi sujud tak semestinya dalam solat. Ya, kadang-kadang kita ada sujud tilawah, sujud syukur, ya. Jadi wasjudi ini dalam solat, di luar solat, tapi kalau rukuk memang dalam solat. Ya, warka'i ma'ar raki'in, pasal Maryam ini di mihrab, di masjid, jadi dia kena solat, diseru untuk solat berjemaah. Ya, dan ini sebenarnya adalah seruan untuk siapa? Mana-mana wanita, ibu-ibu, adik-adik, ya, kakak-kakak semua, bila melihat pada perkara ini, sebenarnya saya kena jadi orang yang siap kerana Allah, ya, banyak bersujud dan selalu solat berjemaah, tak di masjid, di rumah, tapi kena ambil peluang itu kerana kita menjejak kepada Maryam yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka zalika min amba, ya, kami berikan, itu adalah sebahagian daripada berita ghaib yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka mencampakkan aqlam, mencampakkan qalam. Qalam ni adalah pen ataupun anak panah mereka, dia pen yang ada bulu, Ustaz, ya. Dia ada azlam dengan aqlam. Kalau azlam itu untuk dia berjudi apa sebagainya, macam ayat yang azlam lisum min amal syaitan, ya. Tapi aqlam ini dia undi nak tentukan siapa nak jaga Maryam. Subhanallah. Jadi siapa yang timbul, jadi yang dapatnya siapa? Nabi Zakaria, ya. Dan mereka, sesiapa di antara mereka akan memelihara Maryam, dan engkau juga tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar, ya. Jadi bila ayat 44 ni mungkin tertanya kita, ya, kamu tidak perhatikan, memang Nabi tak perhatikan pun. Dan sebenarnya dalam agama Nasrani, agama Kristian, kisah ini, Ustaz, ya, dia pasal dalam agama Kristian, akses kepada kitab yang suci ini hanya kepada ulama-ulama, orang-orang yang berilmu sahaja. Orang biasa tak dapat akses kepada kitab. Tak macam orang Islam, kita boleh baca Quran ni pada bila-bila masa. Tak, semestinya ada ustaz kita boleh baca, ada ustaz boleh menyimak bacaan dan kefahaman kita. Itu kelebihan bagi agama kita, ya. Jadi bila kisah ini dibawakan, ya, zalika min amba'il ghaib nuhi ilaik, maksudnya apa? Maksudnya Nabi tak pernah tahu cerita ini. Dan orang-orang ulama di peringkat Kristian itu, Nasrani itu, bila dia tahu Nabi tahu kita ni ada buat pemilihan untuk jaga Maryam. Maryam ini sebagai orang yang suci di dalam agama Kristian. Jadi mereka pun terkejut. Dia tahu bahawa ini bukan perkataan biasa, ini adalah perkataan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selepas itu ada satu berita tentang Maryam, ada dapat satu lagi kabar. Kalau Zakaria dapat kabar dapat anak, Maryam juga dapat kabar, Ustaz, ya, dapat anak. Jadi dalam surah Ali Imran ni banyak cerita pasal ayah anak ini. Kerana apa? Kerana cabaran untuk kita membina prinsip kuat sabar sebenarnya di mana, Ustaz?
Di luar rumah ke dalam rumah? Dalam rumah. Dalam rumah. Allahu Akbar. Kalau dalam rumah kita boleh bersabar, insya-Allah di luar rumah kita boleh bersabar. Tapi kalau di luar macam okey, pakai cantik dengan hello, assalamualaikum, senyum apa sebagainya, tapi kat rumah kadang-kadang dialah yang paling cepat kan. Yang kita doakan bagi tuan-tuan, saya sendirilah Ustaz ya. Sama-sama, Bila sama. kita dekat TV ni rasa macam ni, kat rumah Allahu Akbar. Yang kita ingin baca ayat 45 sekali lagi, semoga kita ambil pelajaran. Sila Ustaz. Ayat 45 saya. Ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim ayat 45. Ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimah daripadanya, iaitu seorang putera, ya, seorang putera namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk golongan orang-orang yang didekatkan kepada Allah SWT. Jadi Ustaz, ini sebenarnya berita gembira kepada Maryam, ya, disampaikan oleh para malaikat, iaitu bi kalimatim min husmuhu, ya, maksudnya digunakan perkataan kalimah itu pasal dia dikatakan dengan Nabi Yahya tadi, musaddiqan bi kalimat, ya, jadi di sini bi kalimatim min husmuhu, iaitu kalimah daripada Allah, tandanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya Nabi Isa digelar kalimatullah, ya. Namanya Isa bin Maryam, wajihan. Apa maksud wajihan? Yang termuka-muka, yang masyhur. Pasal apa? Pasal ada orang kata ini anak tak ada ayah. Biasa anak tak ada ayah ni dia bukan termasyhur Ustaz. Itu paling teruk. Ya? Tapi Allah kata ini paling masyhur, dan sampaikan ada satu agama yang nak mengangkat dia sampai jadi Tuhan. Betul Ustaz. Kan nak ceritanya sampai, walaupun sebenarnya Allah tak cakap dia jadi Tuhan, tapi nak ceritanya bila Allah dah angkat wajihan fid dunya wal akhirah. Bukan sekadar di akhirat. Ya, kalau di akhirat betul lah pasal Nabi Isa ini dekat dengan Allah, tapi di dunia lagi diangkat. Malah kalau kita cakap tentang tahun ini Ustaz, ya, orang-orang di pelbagai agama menanti kedatangan Isa ibnu Maryam. Orang Islam tunggu, orang Yahudi tunggu, orang Kristian tunggu. Pasal apa? Pasal ia telah diangkat wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Orang yang dekat dengan Allah. Mengapa dekat dengan Allah? Kerana Nabi Isa ini adalah orang yang betul-betul berjuang kerana Allah, dan dia datang daripada seorang ibu yang amat suci, yang selalu mengadu Ustaz, ya. Kalau dalam surah Maryam tu Sayyidatina Maryam ini dia mengadu, tak ada siapa-siapa yang mengganggu dia, dan beliau ketika mengandung itu dia kata alangkah baiknya kalau aku mati. Betul. Terkeluar perkataan itu pasal dia terlampau stres, tetapi beliau masih lagi ingat pada Allah. Dia keluar juga perkataan itu, tapi dia mengadu dia kepada Allah. Allah rakam nak beritahu kepada ibu-ibu, kepada para wanita, sebenarnya stres ini memang real, ya, kita tak nafikan, tetapi dalam masa yang sama kita tahu bahawa bagi suami, bagi abang, kita sebagai wali, kita akan cuba untuk menjaga sebaik mungkin, kerana dia berbeza Ustaz, ya. Dia kalau moody tu
dia kalau orang perempuan mudi itu okey. Pasal memang Allah jadikan ada perbezaan hormon apa sebagainya. Tapi kalau lelaki yang suami mudi, si isteri pula yang okey, itu dah terbalik sebenarnya. Mungkin kerana tak baca surah Ali Imran, surah yang menguatkan prinsip dalam kehidupan kita seharian. Jadi ini membawa kita kepada 3 resolusi kita pada hari ini. Yang pertama daripada ayat yang ke-38. Kita perlu selalu memilih tempat yang sesuai, suci, bersih, ambil peluang untuk berdoa agar kita dikabulkan oleh Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menjaga diri daripada mengikut hawa nafsu dan menundukkan pandangan daripada melihat perkara-perkara yang tidak sesuai. Pada ayat 39 dinyatakan sebentar tadi, sifat Nabi Yahya ini adalah hasura, iaitu seorang yang menjaga mata, menjaga hubungan dalam kehidupan seharian. Kerana apa? Kerana ini penting untuk menjadi minas salihin. Seperti mana Ustaz doa tadi Ustaz ya. Kita nak jadikan zuriat kita minas salihin, perlu menjaga perkara ini. Yang kedua. Dan yang ketiganya, resolusi kita meyakini bahawa kekuasaan Allah tiada batasan dan Allah boleh menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi kenyataan, sebagaimana ayat 40 Allah mengurniakan pada Nabi Zakaria anak walaupun tua Ustaz ya, dan Allah mengurniakan pada Maryam pada ayat yang ke 44 itu ataupun ayat yang ke-45, iaitu Nabi Isa tanpa seorang ayah. Jadi moga-moga ini menguatkan lagi azam kita. Jom Ustaz kita berdoa Allah mengizinkan kita mengamalkan resolusi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله ويا رحمن ويا رحيم, ampunkan dosa-dosa ibu dan ayah kami ya Allah, dosa-dosa ibu dan ayah mertua kami ya Allah. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka kasih kepada kami sejak kami kecil lagi ya Allah. Ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, andai kami masih empunya ibu dan ayah ya Allah, maka jadikan kami anak-anak yang salih dan salihah, mentaati perintah-Mu ya Allah, menjauhi larangan-Mu ya Allah. Anak-anak yang berbakti, berkhidmat buat ibu dan ayahnya semampu-mampunya ya Allah. Mereka tiket syurga kami ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, andai ada di antara kami yang mana ibu dan ayahnya atau salah seorang dari keduanya telah pergi meninggalkan dunia ini ya Allah, maka jadikan kami seorang anak yang tidak pernah lupa untuk berdoa buat ibu dan ayahnya di kubur sana ya Allah. Jadikan kami anak-anak yang senantiasa mohon keampunan buat ibu dan ayah kami di kubur sana ya Allah. Mereka keseorangan di sana ya Allah, menanti-nantikan mana doa anak-anakku yang masih hidup. Maka ya Allah, jangan kau jadikan kami anak-anak yang lupa akan ibu dan ayah kami ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, andai ada di antara kami saat ini yang masih belum fasih membaca Al-Quran, tetapi saban waktu berusaha mempelajarinya, mendalaminya ya Allah, maka ya Allah kau lancarkan mereka ya Allah, fasihkan lidah mereka menyebut kalam-Mu Al-Quran ini ya Allah, dengan rahmat dan kasih sayang daripada-Mu ya Allah. Mudah-mudahan kami semuanya mampu membacanya, memahaminya, mengamalkannya, yakni Al-Quran, birahmatika ya arhamar rahimin. Perkenankan doa kami ya Allah.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Wa minkum taqabbal karim. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz membacakan doa yang diaminkan oleh tuan-tuan sekalian. Moga-moga Allah menjadikan kita sebagai anak soleh solehah, kita dikurniakan anak yang soleh solehah thayyibah sebagaimana doa Nabi Zakaria pada ayat ke-38. Moga-moga Allah mudahkan urusan ini, dan kita ada platform wakaf untuk ummah, ya, untuk sama-sama kita menyebarkan kesedaran untuk membina keluarga bahagia berteraskan kepada panduan daripada surah Ali Imran ini yang didoakan oleh Nabi Zakaria. Dan kempen ini dengan tuan-tuan sudi menyumbang, ya, berwakaf agar kesedaran ini sudah pastinya datang daripada Quran, Ustaz, ya, bukan sekadar kita cakap-cakap kosong, tapi cakap-cakap datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berada di penghujung program kita My Quran Time, program yang dibawakan khas oleh Mufas. Kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang bersama tuan-tuan, bersama dengan Mufas di TV Al-Hijrah untuk terus kita kempen bahawa Al-Quran ini adalah solusi untuk ummah. Ulangan pada jam 5, jam 11 dan 6 pagi esok, insya-Allah. Bertemu lagi kita dalam My Quran Time, baca faham.